Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh tashri' Islami, yang mana kita sampai ke akhir itu kita dah masuk kepada bahagian berkenaan dengan berkenaan dengan tajuk tashri' ataupun persyariatan pada zaman para tabi'in, zaman para sahabat kecil dan kibar tabi'in besar, sahabat kecil, ya. Yang kita bincangkan itu, dan masalah pertama ni berkenaan dengan kecap ya. Okey. Kita masuk sebenarnya itu kepada zaman sighar tabi'in, sighar sahabat kibar tabi'in, daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu punya khilafah sampailah awal kurun yang kedua hijrah. Baik. Jadi kita bincangkan, kita sebut berkenaan bagaimana berlakunya pemilihan ataupun pelantikan Muawiyah bin Abi Sufyan lepas daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib lepaskan jawatan daripada dia, dan tahun dia panggil tahun jamaah, tahun penyatuan ini umat Islam. Jadi mereka semua bersatulah di bawah seorang pemerintah. Dan sebelum tu mereka sebenarnya tidak bersatu, sebab mereka ada pecahan yang berlaku kerana ialah pilihan tentang lepas kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kebanyakan mereka ketika itu kita panggil berbelah bagi berkenaan Ali bin Abi Talib. Punca nanti kita baca lah, kita akan baca bagaimana punca dia, dan kita terangkan itu sikit bila mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika dia dilantik, yang melantik dia ataupun yang mengangkat dia menjadi khalifah ketika itu adalah sebahagian besar mereka adalah pembunuh Uthman. Pasal dan Ali ambil bukan sebab dia gila kuasa, tapi dia tak nak berterusan umat Islam tanpa pemerintah. So kita bincang. Jadi dan kemudian bila naik lepas tu bila Ali mati dibunuh, kemudian Hasan ambil. Bila Hasan ambil, kemudian Hasan serah kepada Hasan bin Ali bin Talib radhiyallahu anhu, serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan bila penyerahan itu berlaku, ketika Muawiyah masih lagi lah macam mana kita sebut itu, Nabi sebutkan raja yang rahmat, kerajaan yang rahmat. Cuma lepas daripada pelantikan anak dia, berlaku masalah lah, macam kes pemerasan terhadap penduduk Madinah, dan juga mungkin itu pada Malik Marwan, serangan kepada Kaabah, perubuhan Kaabah, dan juga serangan kerana pembunuhan Abdullah bin Zubair. Semua ni antara perkara-perkara yang menyebabkan kita panggil diambil kira. Dan sebahagian benda kita bincang tu macam kes pendapat fiqhiyah yang sedikit yang berlaku daripada Muawiyah sendiri, dan kita bincangkan berkenaan masalah ketidaksetujuan para sahabat terhadap keputusan tersebut, bab riba, bab berkenaan dengan tajuk penamaan peletakan nama Ziyad bin kepada Abu Sufyan, kepada nama bapa lah, dia kata Ibnu Abi, kan dinisbahkan kepada keluarga ni, keluarga Muawiyah. Itu yang antara benda kita ambil lah, Ziyad yang mana dia diambil untuk letakkan nama. Pasal anak kuliah ada para ulama jawab, tapi kita itu di antara perkara-perkara lah penyebab. Okay, dan paling dahsyat adalah masalah penggunaan kekerasan itu kepada orang ramai untuk menyetujui pelantikan Yazid. Kemudian pada zaman Marwan dan seterusnya lah. Okay. Hari ini kita bincangkan berkenaan dengan kesan-kesan
kesan pencanggahan politik terhadap fik Islam. Okey, baik. Kesan pencanggahan perselisihan politik dalam Islam dan terhadap fik Islam. Dia kata kita telah isyaratkan sebelum ini kepada bahawa Muslim, orang Islam telah terpecah kepada 3 kumpulan. Syiah, Khawarij dan Jamaah. Syiah itu yang kata sokong kepada Ali dan juga keluarga Rasulullah. Khawarij kumpulan yang keluar memberontak kerana tidak puas hati dengan pemerintahan, dia kata pemerintahan yang ada tak adil, tak ikut Al-Quran, yang dikafirkan semua. Wal Jamaah ni adalah kumpulan yang mana bersatunya dengan bila bersatunya Hasan bin Ali menyatukan Islam dengan meletakkan pemerintahan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kisah tu ya, 3 kumpulan tu. Dan dikata dan khilafah yang pertama, dan khilafah ni, khilafah penguasaan pemerintahan, ia adalah masalah pertama yang sebenarnya yang bersangatan atau melampau padanya percanggahan di antara orang Islam dan bercambah padanya pendapat-pendapat mereka. Dan bukanlah asal khilafah tu, asal khilaf tu padanya dia lahir daripada fitnah Uthman. Dia bukanlah asal khilaf padanya pada khilafah ni lahir daripada fitnah pembunuhan Uthman. Akan tapi ia adalah pengunjuran daripada benih awalnya semenjak merasakan umat Islam ketika mana kematian Rasulullah SAW dengan kepentingan untuk memikirkan pada siapakah patut menggantikan baginda. Okay. Dan memang ketika itu dengan segera orang Ansar sebelum ditanam baginda SAW, ya, bersegera orang Ansar sebelum ditanam baginda SAW kepada mengadakan satu perhimpunan di Saqifah Bani Sa'idah, okay, untuk mereka putuskan pada urusan tersebut. Namun ketika mereka berkumpul tu telah sempat menemui mereka Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah, 3 orang di kalangan Muhajirin, tegur mereka. Dia akan datang berebut. Ini masalah kena jaga. Banyak orang kadang-kadang bila baca kisah Sirah Nabawi, terutama yang tak dibersihkan daripada fahaman Syiah, dia akan kata bahawa Nabi SAW wafat, orang semua tinggalkan, sibuk dengan khilafah, Ali seorang je uruskan keluarga jasad Nabi. Ini adalah penipuan yang sangat besar lah. Sebab Nabi SAW wafat pada hari Isnin, tapi Nabi ditanam pada hari Rabu. Ketika urusan menanti pasal Nabi SAW ditangguhkan atau urusan dia, dan memang semua orang ketika pengurusan mandi sebagainya terlibat, Abu Bakar pun ada, semua ada. Bukannya Ali seorang je yang menguruskan jenazah Rasulullah SAW. Ini kena perhatikan betul-betul ya. Banyak orang menyebarkan cerita-cerita palsu, memburuk-burukkan sahabat dengan mengatakan bahawa Ali je ada, semua tak ada. Bahkan sebenarnya yang tinggalkan berurusan ni, maksudnya Ansar berkumpul, kemudian datang 3 orang je Muhajirin. Maksud yang lain-lain ada lagi. Muhajirin 3 orang je untuk menghentikan keputusan yang dibuat oleh golongan Ansar. Okey. Jadi mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk putuskan urusan dan sempat mendapatkan mereka Abu Bakar, Umar dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah di Saqifah Kanaan, dan melihat Ansar bahawa mereka lah lebih utama dengan khilafah, sedangkan melihat orang Muhajirin bahawa menjadi khilafah tu pada mereka. Dan sebenarnya kita kata memang ketika perbualan tu dia bukan masalah yang 3 orang tu tak nak ambil. Diorang nak suruh orang Ansar jangan cepat sangat buat keputusan. Itu je. Dan tidaklah bertangguh-tangguh urusan tersebut sehinggalah tersempurna bai'ah terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kat situlah mulanya terbentuk pendapat yang ketiga. Jadi waktu itu bermula Ansar kata diorang dapat, Muhajirin kata diorang dapat, tapi bila mana Abu Bakar di bai'ah, maka berlaku pendapat ketiga, iaitu bahawa khilafah, bahawa menjadi khilafah ni dalam rumah Rasul Nabi SAW. Ini kita kata hikmah Allah tak jadikan Nabi SAW ada anak lelaki yang hidup. Semua anak Nabi mati. Semua anak Nabi yang lelaki mati. Tak ada siapa yang hidup untuk kekal mewarisi baginda SAW sebagai waris lelaki, tak ada. Kalau ada, niscaya lagi dahsyat akan terjadi. Okey. Dekat sini hujah bagi orang yang akan sokong kata mesti keluarga Nabi tu akan dikuat.
Tapi sekarang ni kan kepada apa bila sebut keluarga Nabi, dia besar, dia luas. Bukan setakat Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim kan, Bani Abdul Manaf, semua keluarga Nabi. So kalau kita kira dari situ, bukan Ali seorang je yang layak. Banyak orang layak lagi yang setara dengan kedudukan sebagai keluarga Nabi SAW. Okay. Tapi kat sini dia kata dekat situ timbulnya pendapat ketiga, iaitu hendaklah khilafah ni pada rumah Rasulullah SAW dan rumah Nabi SAW, dan pada Ali terutamanya kerana keakraban dia, dekatnya dia dengan Nabi, awalnya dia masuk Islam, jihad dia, kelebihan dia, ilmu dia. Adapun orang Ansar pula, pendapat orang Ansar telah pun terpadam. Okey, terpadam sesudah mana mereka diyakinkan dan juga mereka menyerahlah. Diyakinkan mereka tentang tajuk tu dan mereka menyerah, maka mereka tidak lagi ada. Okey. So kita panggil pendapat mereka layak tu tak ada dah. Dan tenanglah pendapat yang mengatakan tentang keutamaan Ali, pun jadi tenang juga pada zaman Abu Bakar dan Umar. Zaman Abu Bakar merintah sebagainya, kerana apa yang berada padanya dua khalifah tersebut daripada keadilan, kesaksamaan dan jauh daripada makna-makna pengertian-pengertian ketaksuban ataupun asabiyah. Tapi ketika mana berlakunya khilafah Uthman bin Affan, beliau telah meminta tolong atau minta bantuan dengan Bani Amawi, Bani Umayyah, Bani Amawi, lalu itu telah menimbulkan akan asabiyah mereka, dan juga menjadi dan ini adalah menimbulkan asabiyah mereka, dan juga membawa kepada kecondongan kepada Ali pula lah. Ada kumpulan condong pada Ali bila tengok Uthman merintah macam tu. Tapi sebenarnya ulang balik, ketika Uthman merintah tu, Uthman bin Affan, banyak para ulama nyatakan dia bukan masalah dia punya asabiyah tu, sebab dia adalah seorang sahabat yang dipercayai. Dia tak ada sibuk berkenaan dengan cenderung pada keluarga pun. Sebenarnya cuma diapi-apikan oleh orang lain. Contoh macam Abdullah bin Sabah yang daripada datang daripada Yaman. Dia pergi apikan, jumpa orang-orang dekat Mesir kata macam ni, jumpa dekat orang Iraq kata macam ni. So dia apikan orang ramai untuk menyampah atau benci kepada Uthman. Walaupun sebenarnya setiap perkara yang ditimbulkan tentang pelantikan siapa jadi gubernur dan sebagainya, macam Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan Uthman yang lantik. Kan? Yang jadi gubernur di Madinah tu, di Syam tu, lantikan daripada Umar. Umar yang lantik dia jadi khalifah dekat situ. Jadi gubernur dekat situ. So tak boleh timbul kata Uthman. Jadi ada orang timbul kan, dia cari mana kesalahan, kesilapan dan sebagainya lah. Okey. Yang mana dia orang kata benda sebut dan dia kata dia membawa kepada mengembangkan tentang kecenderungan pada Ali dan juga pembunuhan Uthman, serta dibai'ah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan maka terrealisasilah pendapat yang mengatakan kelaikan Ali dalam khilafah. Namun begitu pertentangan yang telah timbul di antara dia dan juga di antara Muawiyah, dan juga kemudian berakhir dengan kisah penghakiman. Kemudian penguasaan Muawiyah membawa kepada pecahan yang ketiga yang kita sebutkan. Asalnya ada berapa je, tapi lepas daripada Muawiyah dapat kuasa, kan, dapat kuasa dibai'ah oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib, maka ke situ munculnya tiga kumpulan. Tapi sebenarnya kalau ikut sebenarnya bukan. Ketika Uthman tu dah ada dah kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij tu dah ada dah. Ketika mana Uthman bin Affan dibunuh tu, itulah kumpulan yang sama. Kumpulan yang sama yang membunuh Uthman, itulah kumpulan yang sama yang yang muncul kemudian tak setuju dengan Ali bin Abi Talib bila Ali bin Abi Talib menerima penghakiman dengan meletakkan wakil Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Okey, baik ya. Baik. Dan tidaklah keburukan pembahagian ni kepada Syiah, Khawarij dan Jamaah ni terhad kepada batasan hidup mereka sajalah. Bahkan timbul satu benda lain yang bukan kurang daripada itu, yang tidak kurang bahaya itu, iaitu percanggahan orang Islam dalam pendapat. Maksudnya asalnya mereka satu je, apa Nabi ajarkan itulah mereka amalkan. Tapi lepas daripada munculnya kumpulan Syiah Khawarij ni, maka dekat situ keluarnya satu fahaman baru ataupun cara orang melihat
dia berhak untuk menyanggah. Hatta apa yang Nabi SAW sabdakan pun dia akan sanggah. Okey. Dan juga perpecahan mereka dalam agama itu sendiri, dan menjadikan sebagian mereka mengkafirkan sebagian lain dan buruk sangka terhadap padanya, pada orang lain. Dan tertegaknya kehidupan di antara mereka ketika itu dengan pedang. Kadang-kadang dengan di dalam revolusi-revolusi yang silih berganti, yang dikata yang apa, yang sebenarnya dihadapi oleh golongan Amawi dengan kekasaran dan juga penghapusan, sehinggalah menjadi bahasa kekuatan tu menjadi usul daripada usul penghakiman pada setengah-setengah tempoh pemerintahan Bani Umayyah. Demikianlah dia kata di sisi setiap pihak ni, pihak yang tiga tu ada fake-nya tersendiri dalam usul dan cabang. Okey, bahkan dalam akidah pun ada. Dan kita mesti kat sini untuk kita berhenti sebentar pada dua kumpulan. Kita dah tahu yang jamaah, sekarang kita kena tahu dua kumpulan, itu Khawarij dan Syiah. Kerana apa yang ada pada kedua-dua kumpulan ni daripada kerosakan pendapat-pendapat yang merosakkan kehidupan berakal. Maksudnya kalau kita berakal, bila kita dengar cakap mereka ni, dengar apa benda idea mereka, kita dapati sangat merosakkan. Dia kata kat orang Islam, dia merosakkan kehidupan berakal pada orang Islam, dan juga menimbulkan dalam fiqh Islam, memberikan kesan pada fiqh Islam ni dengan sekuat-kuat kesan. Tapi benda tu bukan untuk kita beramal. Kita terima macam sekadar ada orang kata macam Khawarij kata sekian, Ahli Sunnah kata sekian. Tidak dibandingkan. Apa-apa kata Khawarij rejected. Tidak kita pakai langsung. So, mereka bukan berada di atas apa yang Nabi SAW berada padanya dan juga para sahabat. Okey, kena faham macam tu. Okey, baik. Jadi kita bincang satu persatu. Yang pertama Khawarij. Khawarij ni di antara kumpulan Islam yang paling dahsyat lah, paling teruk dalam mempertahankan mazhabnya dan juga bersemangat untuk pendapat mereka sendiri. Dan mereka ni melampau dalam ibadat. Makan ada kita dengar macam Ibn Abbas sendiri radhiyallahu anhu, dia ceritakan kalian akan rasa kecil atau sikit amalan kalian berbanding amalan mereka. Juga mereka ni sangat berkorban dalam jalan akidah mereka, akidahnya, dan juga mereka mentuluskan diri kepada kebatilan mereka dengan ketulusan yang tak ada tandingan. Tak pandang lain dah, itu je betul. Dan kebaikan mereka ni sebenarnya daripada kalangan Arab yang tulen, yang Arab Badui sebenarnya. Yang mereka ni biasa dengan kehidupan kasar. Okey, dan juga kehidupan yang tak ada kelembutan langsung. Lalu mereka melampau kepada pendapat mereka yang menyeleweng, dan mereka menjidal orang-orang lawan mereka dengan kefasihan yang bertutur atau penjelasan, dan juga dengan kepitahan lidah, dan mereka dan mereka akan hukum orang-orang yang melawan mereka dengan kekasaran dan juga kekerasan. Okey. Dan golongan Khawarij ni dia kata melihat bahawa Ali ni telah tersilap dalam penghakiman, kerana ia mengandungi keraguan pada setiap dua pihak daripada yang berperang, siapakah yang layak. Basically macam ni kan, bila berlaku perang Siffin. Okey. Bila kumpulan tentera sebenarnya daripada Ali bin Abi Talib dan juga daripada Muawiyah, mereka bertembung. Bila bertembung sebenarnya mereka nak tidak kata macam biasalah nak berdamai sebagainya, tapi Khawarij dah buat macam dalam perang Jamal. Diorang ni tak nak perdamaian berlaku. So, kalau berlaku perdamaian, macam janji Ali, dia akan hukum siapa yang bunuh Osman. So, diorang tak nak kena hukum. So, diorang nak biarkan keadaan berlaku sedemikian. So, bila ada berlaku sebarang perdamaian macam perang Jamal, Abdullah bin Zubair, Talha bin Ubaidillah ada, ketika tu diorang tak nak berdamai juga. Ada tajuk nak bincang berkenaan dengan tuntutan darah Osman. Tapi oleh kerana kumpulan ni dia pandai, dia zaman tu pun tak ada uniform baju tentera, semua serupa je pakaian. So diorang lari pada dua arah. Satu kumpulan duduk kekal dengan tentera Ali, satu lagi lari ke tentera Abdullah bin Zubair, seterusnya kat sini. Okay, so bila diorang duduk itu, bila orang nak berdamai, diorang panah dua arah. So bila panah dua arah, orang ingat tentera Ali serang tentera yang Aisyah radhiyallahu anha ada. Lepas tu bila satu lagi pun dia serang dari sini, maka tentera Ali pun ingat kumpulan satu lagi tengah serang mereka. Ini dalam perang Siffin mereka buat benda yang sama. Mereka tak nak bagi perdamaian berlaku. Okey. So jadi bila Ali radhiyallahu anhu, bila dalam perang Siffin,
berlaku Muawiyah tuntut daripada Ali untuk berhukum. Hantar wakil daripada Ali, hantar wakil daripada dia untuk berlaku penghakiman. Ini yang diorang tak setuju. Diorang tak setuju sangat besar pada Ali pada tajuk ni. Pasal bila Ali terima penghakiman tersebut, maka tak tentu siapa betul siapa salah. Jadi buat apa diorang berperang? Walaupun sebenarnya Ali bin Abi Thalib dia tahu keadaan sebenar pasal orang-orang yang bersama dengan dia dan tentera satu lagi pun adalah sebenarnya Muslim. Islam awal Dia kata namun begitu urusan tu tidak sedemikian. Sedangkan Ali jadikan confusion berlaku dengan sebab dia terima penghakiman yang ditawarkan oleh Muawiyah. Dan lalu mereka pun memerangi, mereka dan orang beriman bahawa kebenaran di sudut mereka. Dan mereka pun berkata tiada hukum kecuali milik Allah. Maka ditafsirkan ayat ini kepada jumlah dikatakan la hukma illallah. Tiada hukum kecuali milik Allah. Okey. Dia kata ini adalah berjalanlah bergerak lafaz ini kepada siapa-siapa yang menganuti akan pendapat ini. Dia jadi syiar bagi mereka. Tiada hukum kecuali milik Allah. Ini kadang-kadang kita bimbang berlaku dekat Malaysia pun. Bila orang kata tak hukum-hukum Allah Ta'ala, terus kita keluarkan orang dari Islam. Okey. Dan mereka telah menuntut daripada Ali untuk menghukum ke atas diri sendiri dengan kesalahan. Bahkan dengan kufuran kerana menerima penghakiman yang ditawarkan oleh Muawiyah. Okey. Dan dia patut-patut balik. Ali patut patah balik daripada apa yang telah dimeterai bersama Muawiyah daripada syarat-syarat. Dan Ali tak nak, enggan perkara itu. Namun dia kata dan dia tidak akan kerana dia tidak menyekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu pun sejak dia beriman. Jadi macam mana dia boleh patah balik daripada kesepakatan yang telah dia dijalankan. Lalu mereka pun berdegil lah. Yang Khawarij ni berdegil, datang ke degilan mereka, berterusan ke degilan mereka dan juga desakan mereka kepada Ali. Jadi apabila Ali berkhutbah dalam masjid, mereka potong cakap Ali. Ali bercakap dalam masjid, berkhutbah ke, diorang kata la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, macam dia kacau Ali. Okey. Dan bila mereka dah rasa putus asa daripada patah baliknya Ali kepada pendapat mereka, mereka berhimpun dalam satu rumah salah seorang mereka dan berucaplah berucap dengan mereka. Okey. Dia pun kata amma ba'du, adapun sudah semua tu dia kata fa innahu ma yanbaghi liqaumin yu'minu birrahman. Dia kata sungguhnya tidak harus bagi satu kaum yang beriman dengan Tuhan yang Maha Penyayang, wa yunibuna ila hukmil Qur'ani, dan mereka memberikan pengganti kepada hukum Quran ataupun kepada naib kepada hukum Quran. Antakun hadid dunya asirun. Hendak menjadi dunia ni diutamakan indahu si mereka min amri bil ma'ruf wan nahi munkar, berbanding perintah dengan kebaikan, larang daripada kemungkaran, wal qaul haq, juga daripada cakap benar. Wa ilmunna wa dhurra, sekalipun dia disebut kat bawah tu munna, dilemahkan, diletihkan dan juga dimudaratkan. Fa inna yumannu wa yudarru, mengenai siapa yang dilemahkan dan dimudaratkan fi hadhihi dunya, di dunia ini, fa inna thawabahu yaumil qiyamati, yaumil qiyami ridwanullah azza wa jalla. Maka sungguhnya pahala dia pada hari kebangkitan adalah redha Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, dan wal khuludu fi jannati, dan kekal dalam syurga Allah Ta'ala. Maka fakhruju bina min hadhihi qaryati zalim ahliha, maka kita keluar, kita dan juga saudara-saudara kita daripada kampung yang zalim ahlinya. Yang ahli kat situ ada ila ba'di kawaril al-jibal, pada sebahagian kawasan-kawasan puncak gunung. Au ila ba'di hadil madaini, ataupun sebahagian daripada bandar-bandar ini, mungkin hadil bid'il mudallilah, dalam keadaan ingkari terhadap bid'ah yang menyesatkan ini. Kata geng Khawarij lah. Okey. Cuma kharaju ila, kemudian mereka keluar ke satu perkampungan, di Kufah, dinamakan Haurura. Nama kampung tu Haurura. Dan mereka pula geng Khawarij dinamakan dengan Haururiyah, nisbah kepada kampung tersebut. Macam kata-kata Aisyah radhiyallahu anha pada seorang wanita yang tanya pada dia tentang haid, kan, kenapa diganti puasa tak diganti solat. Lepas tu Aisyah kata, haruriyatun anti, engkau ni haruriyah ke? Pasal benda ni berlaku pada fake diorang tak melihat
sepatutnya tak boleh apa hanya puasa diganti. Puasa solat pun diganti, dia ada fik yang berbeza. Lalu mereka pun menjadikan ketua kat atas mereka seorang lelaki nama dia Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasidi. Ini ketua mereka ketika mereka di kampung Harura. Ya. Mereka juga dinamakan muhakimah. Kerana mereka kata la hukma illallah. Mereka digelar sebagai muhakimah. Muhakimah kerana mereka dahulu apa kata tiada hukum kecuali milik Allah. Okay, baik. Adapun penamaan mereka dengan Khawarij kerana mereka ni keluar ke atas Ali dan teman-teman Ali. Okey, dan mereka telah jadikan sebagai mereka penggelaran ini daripada khuruj fi sabilillah. Dia anggap gelaran tu, golongan tu sebagai sebagai gelaran mulia lah, merujuk kepada keluar kepada jalan Allah Taala, di jalan Allah Taala, akan mengambil daripada ayat surah okey, ayat surah An-Nisa ayat ke-100. Ayat ke-100. Allah Taala nyatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian mengejarnya ataupun cepat mencapai dia kematian. Faqad waqa ajru Allah, maka telah pun terletak tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kononnya digelar diri macam itulah. Kemudian mereka gelar diri mereka sebagai syurah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-207. Dia kata syurah digelar sebagai syurah, dia kata alladzina ba'u anfusahum lillah, yang orang menjual diri dia untuk Allah. Dan datang daripada min qaulihi ta'ala pada surah daripada firman Allah Taala di surah Al-Baqarah 207, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Adakah manusia ni yang menjual dirinya menjual atau membeli dirinya kerana mengharapkan ganjaran Allah Taala. Ini ayat ini sebenarnya turun kepada Suhaib Ar-Rumi, di mana dia ketika mana nak hijrah, golongan musyrikin Mekah kata, engkau datang dulu dalam keadaan miskin, sekarang kau kaya, kau nak tinggalkan Mekah. Jadi dia kata, kalau aku bagi semua harta aku, kau lepas tak aku untuk pergi berhijrah? Dia kata ya, dia bagi semua. Dia beli diri dia daripada gangguan dengan cara memberikan semua sekali, apa benda yang dia ada tu dia bagi. Dia lah orang yang ayat 207 Al-Baqarah yang maksudkan. Tapi yang Khawarij nak gelar diri dengan syurah, orang yang membeli akan diri mereka untuk dapat redha Allah Taala. Dan telah memerangi mereka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan ditewaskan mereka, dan Ali bunuh daripada mereka ni ramai dalam peristiwa Nahrawan. Namun dia kata mereka memperdalamkan dalam musuhi Ali. Betul, masih walaupun dah kalah pun masih lagi benci dengan Ali, dan mereka tipu daya membuat perancangan terhadap Ali, sehinggalah mereka menyusun perancangan pembunuhan Ali. Lalu telah membunuh Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman ibn Muljam Al-Khariji. Abdul Rahman ibn Muljam Al-Khariji. Dia bunuh Ali bin Abi Talib. Okay. Walaupun macam kita terang dulu, Abdul Rahman ibn Muljam ni dia sebenarnya adalah guru Al-Quran. Guru Al-Quran pada zaman Umar. Umar pernah lantik dia untuk jadi guru Al-Quran. Dekat Madinah, dekat Mesir. Itu nak menunjukkan dia ada sesuatu lah kalau macam tu. Tapi nak diceritakan, di sini pengajaran bagi kita. Mana orang tu guru Quran sekalipun tidak terlepas daripada kebarangkalian untuk sesat. So kita tetap ukur seseorang tu berdasar Quran dan Sunnah, bukan berdasar kepada dia siapa. Okay. Kemudian dia kata berterusan golongan Khawarij ni dalam kekuatan di sebelah kerajaan Bani Umayyah, dan mengancam akan kerajaan Bani Umayyah dan memeranginya dalam keadaan penuh berani dan juga berani dan semangat, dan mereka bertahan diri akan kerugian yang dahsyat dalam peperangan-peperangan yang berterusan, dan harus kita isyarat kat sini bahawa mereka ni sebenarnya Khawarijnya dulu kumpulan. Okay, yang pertama yang di Iraq dan di sekitarnya, dan mereka ni, dan ia adalah sebenarnya pusat terpenting bagi mereka di Bata'ih, berdekatan dengan Basrah, dan mereka dahulu memperwalikan atau letakkan ketua kepada atas mereka seorang lelaki nama Karman. Mereka menguasai kat atas Karman, mereka menguasai negeri Karman dan juga negeri Parsi. Nama pemimpin di bawah negeri. Okey.
dan mereka mengugut ataupun mengancam akan Basrah. Dan mereka ni adalah orang-orang yang diperangi oleh Al-Mihlab ibn Abi Safrah. Okay. Dan masyhur di kalangan mereka ni lelaki yang bernama Nafi' bin Azraq dan juga Qatari ibni Fuja'ah. Qatari ibn Fuja'ah ni dua orang yang terkenal menjadi pemerintah mereka. Okay. Yang kedua, kumpulan yang kedua iaitu Khawarij ni adalah di negeri tanah Arab, di semenanjung tanah Arab. Dan mereka ni telah menguasai Yamamah, kawasan belahan selatan selatan Saudi, utara Yaman, Hadramaut, Taif, dan juga dan dia punya ketua atau pemimpin yang paling masyhur terkenal adalah Abu Talut dan juga Najdah bin Amir. Ini di antara nama-nama pemimpin mereka. Dan mereka ni Khawarij ni berterusan dalam peperangan yang panjang ketika zaman Bani Amawi. Kemudian lemah keadaan mereka pada zaman Abbasiyah, menjadi makin lemahlah kedudukan mereka. Tapi ketika zaman Bani Amawi macam tu. Okey. Sekarang kita tengok pendapat mereka. Itu kumpulan Khawarij secara umum. Pendapat mereka. Okay. Di antara pendapat Khawarij yang paling masyhur terkenal adalah apa yang datang berikut. Pertama, tentang khilafah, tentang pemerintahan. Okey, berkata Khawarij tentang pendapatnya Khawarij tentang kesahihan khilafah Abu Bakar dan juga Umar. Kenapa? Lisihati kerana sah pemilihan kedua-duanya. Abu Bakar dipilih secara majoriti, Umar dilantik oleh Abu Bakar. Sebenarnya bukan pemilihan. Umar dilantik dengan pilihan Abu Bakar, wasiat Abu Bakar. Okey. Dan juga kerana dan juga mereka berpendapat tentang kesahihan pemerintahan Osman pada permulaan yang awal dia. Lalu apabila Osman beralih daripada kebiasaan Abu Bakar dan Umar, okay, maka diorang anggap wajib dilucutkan jawatan. Ini diorang datang serang bunuh Osman. Dan juga mereka pun beriman dengan kesahihan Ali punya khilafah sehinggalah sebelum penghakiman. Bila Ali dah terima penghakiman untuk tentera berhenti berperang kerana pihak daripada Muawiyah angkat Quran dan suruh bertahkim. Mereka tak pernah bersembang. Jadi Ali hantar wakil itu Abu Musa al-Asy'ari, ini kita baca bawah, dan dapat Amr bin As daripada pihak Muawiyah. Okey. Jadi maksudnya dia mereka pendapat sahihnya pemerintahan Ali sehinggalah sebelum penghakiman. Bila penghakiman berlaku, maka Ali bukan lagi khalifah yang valid. Bagi orang, Ali bukan lagi khalifah. Okey. Itu pertama tentang khilafah. Kemudian mereka mengatakan tentang kekufuran Ali. Apabila Ali menerima penghakiman dan kufurnya Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari menjadi wakil Ali, Amr bin As yang menjadi wakil Muawiyah. Dan mereka membuat pertuduhan pada para sahabat, orang-orang yang dalam perang Jamal, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam dan Aisyah. Semua diorang tuduh macam-macam. Jadi kita kata balik pada asal, memang benda itu berlaku, tapi Ali sendiri pun menyesal bila tentang tajuk perang Jamal, perang Siffin, Ali menyesal, dia menangis. Tapi bila perang Khawarij ni dia gembira. Mereka kufurkan Ali apabila terima penghakiman, kufurkan Muawiyah, kufurkan Abu Musa al-Asy'ari, kufurkan Amr bin As, ni wakil-wakil dalam penghakiman, serta dalam perang Jamal, orang-orang perang Jamal, Talhah, Zubair dan juga Aisyah. C. Mereka berpendapat bahawa khilafah ni wajib untuk Muslim jadi dengan pilihan bebas daripada orang Islam, dan tak disyaratkan bahawa khalifah tu mesti orang Quraisy. Bercanggahan dengan pendapat Syiah yang berpendapat dengan mesti dibataskan khilafah ni dalam keluarga Nabi. Kerana banyaknya ahli sunnah yang berpendapat bahawa khilafah ni Quraisy pasal hadis Nabi. Dan bila telah selesai pemilihan khalifah dia menjadi ketua untuk orang Islam dan tak sah untuk dia turun lepas jawatan ataupun ataupun dihakimi. Bukan setakat lepas jawatan, dihakimi pun tak boleh. Yang wajib untuk tunduk yang sepenuhnya pada perintah Allah Taala. Jika tidak, wajib dilucutkan.
Okay, mereka dan kita tak terima dilucukan, mereka bunuh. Macam mereka buat pada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okay. Itu pertama, bab khilafah, bab khalifah. Okay. Kedua, dia kata pendapat mereka mengenai iman dan amal. Ini masalah akidah. Okay. Berpendapat Khawarij bahawa amal dengan perintah-perintah agama kesemuanya adalah sebahagian daripada iman. Seperti solat, puasa, zakat, sedekah, berlaku adil. Tiada iman i'tiqad semata-mata, betul ataupun i'tiqad berserta ataupun ia adalah i'tiqad berserta dengan perakuan dengan lidah. Dia i'tiqad dan juga kena mengakui. Kalau kita diam je tak jadi sebagai i'tiqad lah. Okey. Diam, dia i'tiqad tu mesti ada pelafazan. Okey. Bukan amal pun termasuk sekali Okey. Ini pendapat pertama mereka. Tapi paling baca lagi. Kemudian dia kata yang B, ini berkenaan dengan tajuk pendapat mereka tentang iman dan amal Apabila terjadi dikata sekiranya amal tu adalah dengan perintah agama. Satu juzuk iman, maka dia demikian juga di sisi Al-Sunnah Jamaah. Maka mereka melihat bahawa siapa-siapa tak beramal dengan perintah agama atau melakukan dosa besar, maka telah pun kafir. Habis. Jadi kita ahli Al-Sunnah, kita kafirkan siapa dengan mudah. Kita kafirkan siapa dengan mudah. Tapi diorang kafirkan dengan mudah je. Sebab bagi mereka iman tu masih komplit. So kalau anda kata ada benda kewajipan Tuhan perintah tak buat, maka terus kafir. Dan mereka juga berpendapat tentang pengkafiran ahli-ahli dosa besar. Dan mereka tak bezakan yang dosa tak jadi dosa. Asal dosa je sama. Bahkan mereka mengambil kira kesalahan pendapat juga adalah dosa. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Talib dengan penghakiman itulah. Dan mereka berdalilkan ke atas zahir keadaan-keadaan yang banyak daripada nas. Dia ambil nas Quran. Tapi pemahaman bukan pemahaman para sahabat, pemahaman mereka sendiri. Banyak mereka ambil. Di antaranya firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah dalam surah Al-Imran. Imran 97. Okey. Allah Taala nyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kerana Allah kepada Allah Taala wajib kata manusia tu menuju ke Baitullah, siapa yang mampu kepada sebarang jalan. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah Taala adalah amat tak perlu terhadap sekalian alam. Okey. Dan firman Allah Taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tak berhukum dengan apa turunkan oleh Allah Taala, maka mereka adalah orang kafir. 44 surah Maidah. 44 surah Maidah. So dia gunakan dalil ni untuk mengkafirkan atau mengeluarkan seorang daripada iman. Dan juga mereka ambil dia kata okey. Dan mereka berdalilkan juga dengan hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang berzina ketika berzina dia beriman. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri orang mencuri ketika mencuri dia beriman. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa minun. Ketika dia minum dalam keadaan beriman. Tak ada dia kata. So dia pakai ini dalil-dalil yang dipakai dan selain daripada nas-nas. Dan nas-nas ini si Al-Sunnah Jamaah tidak dikenaki dengannya pengkafiran yang mengeluarkan daripada agama. Dan tidak juga menafikan hakikat iman. Dia hanyalah menafikan kesempurnaan iman. So nanti hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang-orang yang berdosa dan sebagainya, dia akan dibakar ikut keadaan masing-masing tapi masuk kena syurga akhirnya. Itu perbezaan yang tak ada pada faham Khawarij ni. Walaupun hadis Nabi ada, dia ambil mana suka je. Okey. Okey, tapi dia kata apa dia kata okey, dia kata dan mereka telah bercanggahan yang Khawarij ni mereka sendiri. Dan diorang jadi sebagai satu pertubuhan dan sebagainya. Dan mereka sendiri pun bercanggahan. Dan mereka jadi banyak pecah-pecahan. Dan setiap pecahan tu ada pendapatnya yang tersendiri. Akan tetapi mereka berkongsi pada keseluruhan pendapat, iaitu apa? Pada pendapat yang dua itu tentang khilafah dan juga pendapat iman dan amal. Semua sama bab tu. Tapi bab yang ni ada beza sikit, banyak-banyak lain beza sikit. Okay, ada mereka ni yang melihat bahawa
ada hajat umat ni kepada pemerintah. Dan orang ramai boleh beramal Ali bin Abi Thalib bahawa dia boleh mendengar mereka kata tiada hukum kecuali milik Allah. Maka Ali jawab kalimatul haq yuradu biha tapi dikehendaki dengannya kebatilan. Naam, dia kata ya, la hukma illa lillah. Okey. Ya, tiada hukum kecuali milik Allah Taala. Walakin haula, dan mereka ini sebenarnya berkata la imarata illa lillah. Tiada pemerintahan pelantikan amir sebagainya kecuali bagi Allah. Dan sungguhnya tidak boleh tidak dia kata untuk ramai daripada pemerintah yang baik atau jahat, yang beramal, yang bekerja pada yang bekerja pada tempat itu seorang mukmin dan dan mendengar padanya seorang kafir dan menyampaikan Allah Taala akan okey, maksud dia ini ahli sebut tentang tugasan. Tidak bertidak untuk beriman ada pemerintah, tak kira baik atau jahat, kata yang beramal dalam pemerintahan dia orang beriman dan mendengar padanya seorang kafir. Okey, dan sampai mereka Allah Taala demi kerananya menghimpunkan dia akan menghimpunkan dengan perintah dia akan harta rampasan perang dan dia memerangi dengannya musuh dan juga diamankan dengannya laluan, tak ada siapa merompak dah, dan dan diambil dengannya untuk orang yang lemah daripada orang yang kuat, sehinggalah menjadi tenang birrun orang yang baik wa istarahu minhu min fajirin, dan direhatkan seorang tu daripada orang jahat. Sehingga berehat orang yang baik dan direhatkan akan daripada orang yang jahat. Dan telah berkata Ibnu Abdul Haddad bahawasanya Khawarij ni mereka pada permulaan urusan mereka mengatakan itu. Bila mereka pergi ke bawah tiada keperluan kepada pemerintah. Kemudian mereka patah balik dari itu apabila mereka letakkan ketua ke atas mereka Abdullah bin Wahbin Ar-Rasibi. Kita macam mana kecewa kita sekalipun dengan pemerintah, tak bolehkan kita untuk kata tak wajib ada pemerintah. Kan macam Ali katalah mesti ada. Tak boleh kata tak ada. Okey. Okey, baik. Kumpulan paling masyhur di kalangan mereka ni, okey, sebab telah menyebut sebahagian para pengkaji bahawa kumpulan Khawarij ni mencecah jumlah dalam 20 kumpulan. Ini banyak. Dan setiap kumpulan menyanggahi yang lain pada sebahagian ajarannya. Di antara kumpulan paling masyhur adalah pertama Azariqah. Al-Azariqah. Kumpulan Khawarij yang daripada Azariqah. Dia kata ini adalah pengikut kepada Nafi' bin Azraq daripada Bani Hanifah. Bani Hanifah ni merujuk kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Hanafiyah. Ali kahwin dengan perempuan lain, bukan dengan Fatimah. Fatimah dah mati, Ali kahwin lain, dapat anak. Jadi Bani Hanifah ni gelaran pada itulah, dan juga ada kabilah. Kabilah yang lain pun nama Bani Hanifah juga. Ya. Kabilah yang lain di bangsa Arab digelar Bani Hanifah. Soal kuliah mereka ni Nafi' bin Azraq daripada Bani Hanifah lah. Ini pasal kena tak tahu istilah dia, tapi dari sini dia adalah kabilah daripada bangsa Arab sendiri. Ini digelar sebagai Bani Hanifah. Dan dia ni Nafi' bin Azraq ni adalah di antara ahli fiqh dia, mereka yang terbesar. Dan dia telah mengkafirkan semua umat Islam selain mereka sebagai orang Khawarij. Dan dia telah menghalalkan pembunuhan wanita, kanak-kanak dan ahli zimmah dan mengharamkan akan taqiyah. Cakap tak payah lapik-lapik, cakap terus terang. Kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 77. An-Nisa 77 dia kata okey. Dia kata kerana Allah Ta'ala firmankan, dia orang kedua letakkan hukum-hukum tadi sebab Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah ayat 77 surah An-Nisa An-Nisa 77. Okey. Dia kata apa? Dia kata mereka kerana Allah Ta'ala mengatakan kan dalam surah An-Nisa 77, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Dia kata tiba-tiba sekumpulan di kalangan mereka ni takutkan manusia, takutkan Allah atau lebih dahsyat ketakutan. Okey. Okey. Dia kata dan dihalalkan akan tipu daya, penipuan terhadap sesiapa yang menyanggahinya, dan
Okey, dan yang paling masyhur mengurus ataupun mengambil alih kuasa pemerintahan sesudah Azariqah, sesudah Nafi' bin Azraq adalah Qatari bin Fuja'ah Al-Mazini At-Tamimi yang diperangi dia oleh Mihlab bin Abi Safrah Qitalan dengan peperangan yang sangat dahsyatlah, sehingga diorang tewaskan dia di bumi Parsi. Ini Azariqah yang pertama. Kedua, An-Najdad. Kumpulan dia sebagai Najdad. Dia adalah pengikut pada Najdah bin Amir daripada Bani Hanifah juga. Dan dia melihat bahawa agama ni dua perkara. Ini Bani Hanifah ni bukan kaitan Ali ni. Bani Hanifah satu lagi. Bani Hanifah Bani Hanifah ni dekat Yamamah. Bani Hanifah ni adalah kabilah daripada Bakar bin Wa'il, kabilah Arab yang lama. Orang-orang ni bukan kaitan Ali kaitan Ali. Ali Muhammad Al-Hanafiyah. Okey, jadi dia kata kat sini pendapat kedua kumpulan kedua dia adalah canda adalah daripada Bani Hanifah juga, dan dia melihat bahawa agama ni dua perkara. Perkara pertama mengenal Allah Taala dan mengenal Rasulnya, dan mengharamkan darah orang Islam, mengharamkan perampasan harta, juga perakuan dengan apa yang datang dari Allah Taala secara keseluruhan. Ini adalah wajib ke atas semua dan jahil terhadapnya tidak diberikan kelonggaran, terus kafir. Okey. Dia kata okey, itu pertama. Okay. Kedua, urusan kumpulan Najdad ni adalah apa-apa selain itu maka orang ramai diberikan kelonggaran pada sehingga tertegak ke atas mereka hujah dalam halal haram. Manusia ni diberikan keuzuran, mana boleh makan apa saja sebagainya, tak kisah, sampai tegak pada dia halal haram. Lagi tak tertegak semua halal. Ni masalah kan. Okey. Dan dia ni iaitu yang kedua ni Najdad ni, Najdah bin Amir ni, dia telah dibai'ah oleh Khawarij Yamamah pada tahun 66. Dan dia berperang dengan mereka ni Bahrain, Oman, Yaman dan Taif. Akan tetapi dia tak sampai kan kuasa dia, sehinggalah pada Bahrain tu stop situlah. Sampai Bahrain je last sekali. Okay. Dan dia kata dan telah menyanggahi Najdad ni, kumpulan Najdad ni keseluruhan Khawarij. Mereka berkata boleh bertakiyah. Boleh berpura. Okey. Maksudnya orang tu boleh untuk menzahirkan orang yang Khawarij ni bahawa dia ni jama'i. Okey, sebagai mentahan daripada darah dia ditumpahkan. Okey. Dan mereka menghalalkan juga, namun mereka tak menghalalkan juga bunuh kanak-kanak. Ini berbeza dengan Khawarij yang lain. Dan ahli zimah pun tak boleh dibunuh. Okey. Ketiga, Ibadiyah. Okay, Ibadiyah ni pengikut Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Banyak lagi ke? Kan banyak kan. Okey. Sampai fake ni kita berhenti. Okey, Ibadiyah ni pengikut kepada Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Dan mereka dahulu paling kurang lah. Yang paling kurang dari segi pelampauan dalam hukum ke atas orang menyanggahi mereka. Okey. Dan dorongan mereka ni lebih cenderung kepada musalamah, mana untuk berdamai dan sebagainya lah. Lebih cenderung kepada untuk berdamai. Maka mereka ni kumpulan Khawarij paling jauh daripada terpecah-pecah lah. Mereka melihat orang yang kufur, yang menyanggahi mereka kufur nikmat, bukan kufur dalam i'tiqad. Lalu mereka bolehkan penyaksian orang tersebut, nikah dengan mereka, pewarisan harta dengan mereka. Juga ini kekal mereka dalam fake yang elok lah. Okay. Akan tapi dan mereka ada pengikut pada kawasan pesisiran pantai Oman dan juga Zanzibar. Zanzibar ni dekat Yaman. Jadi kat situ tempat mereka. Sebab tu Yaman dulu, belah selatan, belah Hadramaut dulu banyak Khawarij ni. Banyak Khawarij. Cuma mungkin Ibadiyah lah yang paling ringan kan di antara Khawarij. Kemudian keempat, As-Safariyah. Safariyah ni adalah pengikut Ziyad bin Asfar.
Yang mereka ni tidak bercanggahan banyak dalam ajaran mereka daripada Azariqah. Dan sekalipun mereka dahulu kurang pelampauan daripada Azariqah. Okay. Dan namun kita lebih dahsyat banding lain. Okay. Maka mereka tak mengkafirkan dengan dosa kesemuanya. Mereka mengkafirkan dengan dosa-dosa yang padanya ada had. Macam bab zina, curi, maka terus keluar agama. Dan mereka tidak menghukumkan dengan pembunuhan kanak-kanak dan juga orang yang menyanggahi mereka, dan mereka melihat kekufuran mereka dan juga pengekalan orang tersebut dalam neraka. Ini boleh disanggahan dengan Azraqiyah. Azariqah ni terus masuk neraka tadi. Yang ni dia ada pecah, dia ada buat macam pecahan. Yang kita hukum pembunuhan kanak-kanak yang menyanggahi mereka, orang menyanggahi mereka, mereka tak melihat pula kekufuran orang tersebut, dan mereka dalam pengekalan dalam neraka. Tak ada. Itu yang dia beza sikit je daripada yang Azariqah. Okay. Dan mereka kumpulan ni, kumpulan yang Safariyah ni, dia kumpulan ni tersebar di kawasan Mosul, Iraq, dan bumi Jazirah. Okay, dan dia kata wa aktsarul ladzi kebanyakan orang yang memegang akan asas atau pegangan Khawarij ni, mereka ni Arab Badui yang bergabung pada mereka sedikit berpegangan dengan pemerintah-pemerintah pada zaman tersebut. Okay, dan antara sifat yang paling dahsyat dan khusus sifat Khawarij ni adalah mereka melampau ketat atau kerasnya mereka dalam ibadat. Dan juga ikhlas mereka untuk akidah kepercayaan mereka dan keberanian mereka yang sangat pelik. Okay, dan juga kearaban mereka yang tulen, dan adab mereka yang tinggi dalam segi syair dan juga puisi, bukannya dalam masalah adab yang lain. Bab adab lain jahanam. Tapi bab berkenaan dengan tajuk puisi, gurindam dan sebagainya dia pandai. Okey. Okay, soalan YouTube, Ustaz, siapa yang tidak berhukum dengan apa Allah turunkan, mereka itu kafir. Contoh macam mana tu? Macam pemimpin yang tidak mengikut perintah Allah Ta'ala dan melaksanakan hudud lah. Bagi mereka terus kafir lah. Kita pula boleh kata pemimpin kita ni Muslim, tapi dosa besar lah. Berdosa besar tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Macam orang minum arak lah. Allah Ta'ala kata jangan minum arak, tapi dia minum arak juga. So benda macam ni dalam Al-Quran Karim, memang Allah Ta'ala terangkan tentang hukuman, tentang masalah sebagainya. Tapi mereka lihat siapa tak ikut macam percayaan mereka terus kafir, keluar agama. Itu kita kata benda yang tidak ada dalam Ahli Sunnah. Memang kita dasar pada ajaran para sahabat, manusia berdosa tidak kita jadikan sebab untuk keluarkan dia daripada agama. Faham macam potong tangan pencuri, sebab orang berzina, patut kena buat lah. Tapi macam kita kata pemimpin kita fasik lah, tidak melaksanakan perintah Tuhan, berdosa kalau mereka sengaja tak nak buat atas apa, dan itu kita kata balik kepada tajuk kenapa mereka buat lah. Tapi ala kulihan kita keluarkan mereka daripada Islam. Okey, baik. Ada soalan lain? Nanti kita masuk fiqh Khawarij. Fiqh Khawarij punya fiqh. Kita bukan nak ambil untuk beramal, tapi nak fahamkan macam mana khilaf yang berlaku di antara mereka pada waktu berkenaan memberi kesan kepada peraturan fiqh yang ada dalam Islam. Itu je. Bukan sebab kerana kita nak belajar dengan Khawarij. Okey, kat YouTube tak ada, sini pun tak ada kot. Ada soalan? Tak ada Okay, kalau tak ada kita berhenti sini insya-Allah. Nanti kita sambung berkenaan fiqh Khawarij. Apakah mereka punya kefahaman dari segi masalah hukum hakam. Lepas tu kita masuk pada Syiah pula. Nak fahamkan pasal benda ni ada sikit memberi kesan kepada cara perkembangan fiqh pada zaman tersebut. Tapi bukan, saya ulang balik, kita bukan belajar untuk beramal. Tapi kita belajar untuk tahu macam mana mereka pada waktu berkenaan memberi kesan kepada sebahagian daripada usul-usul dan masalah fiqh. Okey, baik. Ada soalan? Tak ada Okay, tak ada, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.